Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi pendidikan, salam Malaysia Madani kepada semua yang berada dalam sesi ini, para pengetua, para guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, dari mana sahaja anda berada. Terima kasih, selamat datang dan selamat bersiaran kepada semua yang sedang mengikuti sesi ini, sama ada secara melalui medium utama Zoom ataupun di live stream YouTube CDL yang telah dikongsikan linknya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, para hadirin yang berada dalam sesi online ini, sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelum ini, sesi CDL Hands-on Online Session Connecting Dots Learning bagi Negeri Sembilan, siri yang ke-33 akan bermula sebentar lagi. Dan pada hari ini kita akan berkongsi, mendengar perkongsian daripada seorang guru yang juga mengajar, bertugas di Negeri Sembilan. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perkongsian awal juga kepada yang mengikuti sesi ini sama ada melalui medium Zoom ataupun melalui YouTube CDL, insya-Allah e-sijil akan diberikan. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu menanda kehadiran dalam link kehadiran yang akan dikongsikan di ruangan chat nanti. Baiklah, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada perkongsian yang sebenarnya pada petang ini, sukalah kiranya saya menjemput dan persilakan Dr. Mustafa Abdul Majid yang akan berkongsi perkara pertama berkaitan dengan sisipan refleksi CDL. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua guru-guru. Terima kasih kepada penyelaras CDL Hands-on Session untuk Negeri Sembilan, dan juga kepada Encik Muhammad Izzuddin yang memberi sokongan atau bantuan teknikal, menyediakan pautan Zoom untuk perkongsian kita. Jadi dalam sesi pada siri yang ke-33 ini, kita sudah masuk siri yang ke-33. Okay. Dan saya telah membicarakan tentang maklum balas ini selama 12 siri lah. Agak lama perbincangan tentang feedback ini, kerana feedback ini adalah merupakan satu intervensi pembelajaran yang penting yang boleh membantu rakan-rakan guru untuk membantu proses pembelajaran, khususnya untuk membantu guru-guru melihat perkembangan pembelajaran anak-anak. Jadi kalau kita tidak mahir menggunakan maklum balas, intervensi maklum balas ini, dia agak sukar untuk guru-guru melihat ataupun memantau, menyokong perkembangan pembelajaran anak-anak murid kita di dalam bilik darjah. Dan sebenarnya maklum balas ini nanti saya akan tunjukkan, dia sangat berkait rapat dengan pentadsiran bilik darjah. Pentadsiran bilik darjah adalah satu inisiatif yang diberikan perhatian oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita melihat perkembangan pembelajaran anak-anak
secara berterusan. Jadi kita kena kena tahu bahawa di mana anak-anak sedang berada. Sebab tu dalam alam balas ini nanti ada 3 soalan yang sering ditanya. Ke mana anak-anak ingin pergi? Di mana mereka berada ataupun bagaimana mereka ingin pergi? Dan yang ketiga ialah apakah langkah yang seterusnya ataupun what is next? Ataupun ada juga sarjana mencadangkan soalan yang ketiga itu ialah bagaimana anak-anak ataupun murid kita tahu bahawa mereka sudah sampai. Jadi kalau kita kita bayangkan pembelajaran itu sebagai satu perjalanan, maka sudah tentulah ketiga-tiga soalan itu sangat penting ataupun sangat kritikal. Ke mana nak pergi? Kalau perjalanan kita mesti tahu di manakah di destinasi yang ingin kita tuju. Kemudian bagaimana anak-anak nak pergi. Jadi soalan yang kedua tadi ialah ke mana, bagaimana anak-anak ingin pergi, dan ataupun ada sarjana yang mencadangkan di mana anak-anak berada. Sebab di mana dia berada itu akan menentukan bagaimana dia ingin pergi. Jadi dalam perkongsian saya sebelum ni, saya ada kongsikan pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dylan William yang menceritakan tentang rahsia maklum balas yang berkesan. Ini adalah satu pandangan yang menarik yang dikemukakan oleh beliau. Beliau menyatakan bahawa maklum balas itu hanya akan bermakna ataupun berjaya jika murid kita menggunakan maklum balas tersebut untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan pencapaian ataupun meningkatkan pembelajaran, kualiti pembelajaran mereka. Jadi itu yang diberikan penekanan oleh beliau. Dan saya pun dah terangkan tentang rutin yang biasa digunakan oleh guru-guru untuk menyemak hasil kerja murid ataupun menyemak tugasan murid. Ini rutin yang sering dilakukan oleh guru. Tapi isunya ialah rutin ini selalu dianggap secara remeh ataupun kita tidak memberikan fokus ataupun tumpuan tentang bagaimana maklum balas yang perlu kita berikan hasil daripada semakan yang telah kita lakukan terhadap kerja murid. Terhadap kerja murid. Itu yang menjadi isu dia. Kalau mengikut Profesor Dylan William mengatakan bahawa dia tidak semudah rutin yang kita laksanakan, sebenarnya dia adalah lebih rumit daripada apa yang kita fikirkan. Kenapa beliau berkata demikian? Sebab apa yang diberikan penekanan ialah isunya maklum balas yang kita kemukakan, yang kita sediakan tidak dapat merubah murid itu. Dia tidak dapat merubah murid. Kita beri maklum balas sama ada secara lisan ataupun secara bertulis, tapi dia tidak memberi apa-apa perubahan ataupun tidak ada kesan terhadap murid. Kalau mengikut beliau, itu adalah satu usaha yang membuang masa. Kita buat sesuatu yang tidak produktif. Bila kita buat sesuatu yang tidak produktif, maksudnya perkara tersebut membuang masa.
Dan jadi beliau telah mencadangkan ada 5 perkara yang dicadangkan oleh beliau yang perlu diambil kira oleh guru semasa memberikan maklum balas daripada setelah menyemak hasil kerja murid itu. Pertama ialah kita mesti dalam pemikiran kita, kita mesti ada satu konsep pembelajaran bagaimana anak-anak belajar. Konsep itu mesti ada dalam pemikiran kita. Maksudnya kita faham bagaimana anak-anak belajar. How the student learn. Itu soalan yang penting. Sebab itu di Alan William ni kalau kita baca buku dia ataupun kita dengar dia punya perkongsian dalam YouTube nanti kalau cikgu minat boleh dapatkan banyak video perkongsian daripada beliau. Beliau akan banyak memetik apa yang disebut oleh David Alzobel beberapa dekad yang lepas, 1968 kan, ada di kalangan kita yang belum lahir lagi. Dia mengatakan bahawa the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach accordingly. Apa maksud dia? Maksudnya apa yang anak-anak itu tahu, kita mesti memulakan pembelajaran, aktiviti pembelajaran daripada mana? Daripada apa yang anak-anak itu tahu. Sebab tu kita kena tahu apakah pengetahuan sedia ada murid kita. Jadi mengetahui pengetahuan sedia ada murid itu sangat penting sebagai titik mula ataupun starting point kita untuk memulakan proses pembelajaran. Jadi bila kita merancang tugasan, sebenarnya kita merancang dalam tugasan itu pun kita boleh tanamkan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil embed. Kita boleh embed, tanamkan maklum balas dalam tugasan berkenaan. Seperti perkara yang kedua dicadangkan oleh beliau ialah kita berikan tugasan yang dapat mencetuskan pemikiran anak-anak. Sebab tu kalau kita tahu proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran berlaku, menyemak kepahaman murid itu sangat penting. Saya ambil contoh yang beliau kemukakan. Contoh ni nampak macam very simple. Dia kata, what can you say about the means of the following two sets of numbers? Bagaimana kita nak kenal pasti tentang purata. Purata dua set nombor. Set A dengan set B. Jadi dia punya pilihan jawapannya A, B dan C. Jadi kalau anak-anak pilih A, kita tahu. Maksudnya setakat mana kepahaman dia. Kalau dia pilih B pun kita tahu apakah kepahaman dia. Adakah dia betul-betul faham apakah yang dimaksudkan dengan purata. Purata itu. Jadi mungkin cikgu ada jawapan masing-masing kan. Jadi jawapannya betul ialah B. B. Tapi ramainya cenderung untuk menjawab C. Sebab bagi anak-anak yang tahu apakah dia purata, definisi purata dengan jelas, dia tahu bahawa purata adalah jumlah semua nombor yang ada dalam set tersebut dibahagi dengan bilangan nombor berkenaan. Kalau contoh set A itu ada 5 nombor. Set B, set A ada 5 nombor, set B ada 4 nombor. Jadi kalau set A kita kena bagikan dengan 5, jumlah nombor tu dia bagi dengan 5, sementara set B tu jumlahnya dia perlu dibagikan dengan 4. Jadi contoh dia faham apa maksud purata itu. Jadi macam contoh, bila kita bagi satu tugasan, dalam tugasan itu sudah ada maklum balas yang menunjukkan tahap kepahaman anak-anak. Itu yang dikatakan kita boleh
tanamkan maklum balas itu dalam tugasan yang kita reka bentuk, yang kita rancang. Yang ketiga, kita boleh juga jadikan maklum balas itu sebagai satu cara untuk kita macam kita panggil spy, menyiasat setakat mana kemampuan anak-anak untuk menyelesaikan masalah dengan kepahaman. Dia bagi contoh di sini, kalau ada seorang guru yang mengajar bahasa, bila dia semak tugasan murid, mungkin murid itu diminta untuk menulis esei contohnya, maka katakan telah disemak, ada catatan di situ, maksudnya maklum balas tu dilaksanakan secara bertulis, dicatatkan maklum balas itu. Saya dah kongsikan lebih awal sebelum ini, sebaik-baiknya catatan maklum balas tu kita catatkan di muka depan helaian tugasan itu, supaya cepat nampak oleh murid kita. Dia cepat nampak. Maksudnya ini adalah merupakan maklum balas yang telah diberikan oleh guru. Apa yang dicadangkan di sini ialah, kita katakan kita kumpulkan 4 esei itu, kemudian kita serahkan kepada 4 orang murid dalam satu kumpulan. Biar mereka mengenal pasti mana satu tugasan masing-masing. Mana satu tugasan masing-masing, dan dalam masa yang sama mereka juga dapat belajar kesilapan diri dia sendiri dan juga kesilapan yang mungkin dilakukan oleh rakan mereka yang lain. Sebab itu kena penting kita mempunyai satu mindset bahawa membuat kesilapan dalam belajar itu bukan sesuatu yang tidak baik. Memang kita cuba elakkan melakukan kesilapan. Tapi kalau berlaku kesilapan, di situ adalah peluang untuk seseorang itu belajar daripada kesilapan. Belajar daripada kesilapan itu sangat penting dan sangat berharga. Okay. Dan yang kelima ialah kita perlu menggalakkan anak-anak untuk melaksanakan penilaian pendiri. Penilaian pendiri. Maksudnya dia boleh melaksanakan self-assessment. Kalau anak-anak boleh mentaksir diri dia sendiri, menilai diri dia ataupun kerja dia, maka itu sangat baik. Sebab kalau kita buat sesuatu perkara dan kita sedar bahawa apa yang kita buat tu ada berlaku kesilapan, kita boleh betulkan dengan cepat. Kita sendiri sedar wujudnya kesilapan. Itu sangat penting lah. Dan kita latih dia, anak-anak kita ni, supaya sebelum mereka membuat menghantar tugasan tersebut, mereka perlu menyemak, dan kalau ada kesilapan, mereka membuat pembetulan, penambahbaikan mereka sendiri. Maksud itu yang kita namakan sebagai membangunkan keupayaan murid kita untuk memberi maklum balas kepada diri mereka sendiri. Kalau dalam Islam kita panggil muhasabah. Kita membuat refleksi dan kita meneliti. Mungkin ada kesilapan yang kita lakukan. Di situ kita boleh membuat langkah pembetulan. Dan yang akhir sekali, saranan daripada Profesor Didin William ini ialah keberkesanan maklum balas itu banyak bergantung kepada hubungan di antara guru dan murid. Jadi hubungan guru dengan murid ini sangat penting. Ini saya sudah jelaskan dalam perkongsian saya sebelum ini tentang the instructional core. The instructional core. Trust instructional yang melibatkan 3. Guru, murid dan kandungan. Jadi hubungan guru dan juga murid itu sangat penting. Di situlah nanti akan terbina apa yang kita namakan sebagai kepercayaan, saling mempercayai.
Maksudnya anak-anak meletakkan kepercayaan kepada guru. Bila dia meletakkan kepercayaan pada guru, mudah untuk dia menerima maklum balas yang telah dikemukakan oleh guru, dan juga mereka mempunyai kesediaan ataupun keterbukaan untuk membetulkan kesilapan yang telah mereka lakukan. Jadi maklum balas guru itu dinanti-nantikan oleh murid. Ya, dia menantikan apa yang cikgu nak komen ataupun apakah maklum balas yang akan dikemukakan oleh guru nanti untuk tugasan ini. Sebab dia yakin guru itu akan membuat sesuatu yang sangat bermanfaat kepada diri mereka. Dan ini adalah kalau saya dapat rumuskan apa yang penting dalam kita memberi maklum balas ini. Dia ada melibatkan 3 aras, 3 level of kita panggil feedback, 3 aras maklum balas. Pertama, pada peringkat tugasan. Maklum balas tugasan tadi saya dah sentuh sedikit tadi. Ini adalah perbandingan di antara apa yang dikemukakan oleh Profesor Dylan William dan juga Profesor Paul Black. Dylan dan Black itu adalah nama 2 orang sarjana lah. Yang Dylan William itu saya dah perkenalkan. Paul Black ini sebenarnya rakan kepada Dylan William. Mereka ni telah mengemukakan satu dapatan yang sangat penting dalam pentaksairan milik darjah. Dia panggil the black box of the classroom assessment. Ini nanti kita bincang kemudian lah. Panjang cerita dekat situ tu. Dan satu lagi ialah model maklum balas yang dikemukakan oleh Profesor John Hattie dan juga Profesor Helen Tapley 2007. Jadi keempat-empat mereka ini, boleh dikatakan konsisten tentang kepentingan maklum balas, dan maklum balas itu perlu diberikan fokus berdasarkan kepada peringkat ataupun aras. Dalam bahasa Inggeris dia panggil level of feedback. Dia ada peringkat tugasan, aras tugasan. Maksudnya anak-anak faham apakah tugasan yang perlu dilaksanakan daripada awal hingga ke akhir. Itu penting untuk menjauh sejauh mana dia memahami dan keupayaan dia untuk melaksanakan. Dan maklum balas pada peringkat ini ataupun pada aras ini sangat berfaedah. Sangat berfaedah. Sebab dia kena tahu ke mana dia nak pergi. Kan? Kalau dia tak faham tugasan tu, maksudnya dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Kalau kita bergerak juga, tak tahu ke mana nak pergi, kita sesat barat lah. Yang kedua ialah ketika pelaksanaan tugasan berkenaan. Dia dipanggil proses. Dan proses ini, kalau diberikan maklum balas, dia sangat berimpak tinggi. It's a very powerful feedback. Memberi impak yang tinggi kepada murid. Yang ketiga ialah aras regulasi kendiri. Regulasi kendiri ini ialah keupayaan anak-anak untuk menguruskan pembelajaran mereka, yang melibatkan juga proses dia merancang, memantau dan menilai cara dia berfikir. Ini kita akan bincang nanti dalam sesi-sesi yang akan datang tentang metakognitif. Melibatkan metakognitif. Sebab tu keterangan tu mengatakan memantau diri, mengarah dan mengawal tindakan. Dia boleh memantau, dia boleh monitor, dia boleh kontrol, mengarah, direct, ada direction yang ke mana dia nak pergi tadi tu, dan dia juga boleh mengawal tindakan dia. Ini pun pada aras ini, maklum balas itu pun sangat berfaedah ataupun sangat berimpak tinggi. Very powerful feedback. Dan yang keempat ialah memberi balas pada diri ataupun peribadi anak-anak. Mereka mengatakan bahawa
Kalau tidak diuruskan dengan baik, mungkin maklum balas kepada peribadi itu akan memberikan kesan yang negatif. Sebab tu dikatakan memberi maklum balas kepada peribadi itu kalau boleh kita cuba kurangkan ataupun elakkan. Ya. Sebab ada kita cenderung untuk mengatakan awak ni sangat cerdik, sangat baik. Kalau yang lemah tu kata awak ni memang kadang-kadang menggunakan ayat-ayat yang sangat negatif. Bodoh lah kan. Awak ni malas lah. Kalau kita bagi maklum balas begitu, dia sangat negatif dan boleh tak dapat membangunkan motivasi dan juga membangunkan keyakinan diri anak-anak. Sebab tu memberi maklum balas kepada diri ataupun peribadi batang tubuh anak-anak itu tidak begitu digalakkan. Ini ada ada kaitan ni. Ini saya buat rumusan sedikit. Apa yang saya sebutkan di awal tadi, maklum balas untuk menjawab ke manakah saya pergi, bagaimanakah saya akan pergi, ke manakah seterusnya. Inilah perbandingan model yang dikemukakan oleh John Hattie, Profesor John Hattie dan juga Profesor Helen Timperley. Soalan dia ialah ke manakah saya pergi, bagaimanakah saya akan pergi, ke manakah selepas ini, what is next. Tapi kalau untuk Profesor Paul Black dan juga Dylan William, soalan mereka berbeza sedikit. Ini soalan yang digunakan dalam pentadbiran bidik darjah sebenarnya, PBD. Ke manakah murid akan pergi? Kemudian di manakah murid sedang berada sekarang? Kan? Sebab perjalanan itu kadang-kadang titik mula berbeza di antara setiap anak-anak. Dia bermula di tempat yang berbeza-beza. Kan? Jadi dia tak semua murid itu akan bermula daripada tempat yang sama. Dan soalannya adalah bagaimanakah murid akan ke sana. Jadi soalan itu ada sedikit perbezaan, tapi mereka masih lagi konsisten dari segi mengaitkan maklum balas itu dengan pembelajaran anak-anak. Dan yang akhir sekali ialah ini saya rumuskan, saya rangkumkan kedua-dua model itu dari segi tujuan, kenapa kita memberi maklum balas, ya, dia perlu mengenal pasti dan membantu memacu, must be drive the understanding. Saya dah sebutkan tadi, kita boleh menyemak kepahaman dan dalam masa sama dapat meningkatkan pencapaian. Kita dapat merapatkan jurang anak-anak itu sebelum dan selepas. Dalam bahasa ini kita panggil close the gap, raise the bar, tingkatkan pencapaian. Dan yang kedua ialah fokus, yang menjawab ketiga-tiga soalan tadi. Dan saya dah sebutkan tadi ialah aras. Aras. Maksudnya 4 peringkat kita memberikan maklum balas daripada tugasan kepada proses, kepada regulasikan diri dan juga kepada peribadi anak-anak. Dan yang akhir sekali ialah hasil daripada maklum balas sepatutnya pertama meningkatkan usaha murid. Sebab itu maklum balas yang baik ialah maklum balas yang fokus kepada usaha, effort anak-anak. Dan yang kedua, boleh murid akan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih baik untuk mereka belajar. Yang ketiga, meningkatkan autonomi murid. Ini kita panggil, kadang-kadang kita gunakan istilah agensi, the ownership. Boleh menilai diri dia dan juga menguruskan diri. Ini lebih kepada regulasikan diri, membangunkan dia punya keupayaan menguruskan diri ataupun self-regulated learners. Dan yang keempat ialah kita dapat menyediakan satu matlamat yang sesuai dan khusus untuk proses pembelajaran anak-anak. Dan yang akhir sekali ialah guru-guru akan menggunakan maklum balas yang diperolehi itu daripada hasil kerja murid itu akan digunakan untuk apa? Untuk menyesuaikan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru, supaya dia dapat memenuhi keperluan anak-anak.
Saya ingat itu perkongsian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Mustafa Abdul Majid atas perkongsian yang berkaitan dengan kepentingan maklum balas ya. Walaupun kita nampak seolah-olah perkara ini agak ringkas, mudah, tapi kalau boleh saya rumuskan di sini, maklum balas yang mungkin ringkas, padan, bersifat untuk nilai tambah kepada murid tersebut, iaitu kita punya klien bagi guru terutamanya, boleh menyumbang kepada kemenjadian murid yang lebih bermakna, seperti mana yang kita semua guru-guru harapkan kepada anak-anak didik kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang sedang bersama-sama dengan saya. Puan punya mic tertutup. Cikgu Jamila. Okey, minta maaf. Ada sedikit masalah tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mustafa atas perkongsian maklum balas. Pentingnya maklum balas antara guru dan murid utamanya anak-anak didik kita demi untuk kemenjadian mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada awal tadi saya belum kongsikan lagi siapa penceramah kita, pembentang kita pada petang ini yang kita bawakan untuk sesi pada kali ini. Kalau boleh saya ingin perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan pada petang ini Cikgu Nabilah Suraya binti Azami yang sekarang ini sedang bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Lukut, Port Dickson. Difahamkan beliau adalah kelahiran Segamat Johor, mendapat pendidikan khususnya berkaitan dengan pendidikan ini di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, iaitu ijazah sarjana muda pendidikan matematik pada tahun 2012. Sedikit berkaitan dengan Cikgu Suraya ni, katanya minatnya lebih ke arah bisnes, tetapi rezekinya sekarang ini, keupayaannya, kelebihannya kita nampak dalam bidang pendidikan khususnya matematik di sekolah rendah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, katanya lagi, prinsipnya jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Jadi untuk itu, apa yang difahamkan pada petang ini, beliau akan berkongsi satu kaedah yang berkaitan dengan matematik, kaedah rumah tambah saya yang diakronimkan kepada SAPURA. Jadi untuk secara lebih terperinci, secara lebih lanjut, apa yang dikatakan dengan SAPURA itu, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran matematik di sekolah rendah, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cikgu Nabilah Suraya untuk meneruskan sesi pembentangan beliau. Dipersilakan Cikgu Nabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Nabilah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sudah bersedia ya untuk berkongsi pada petang ini? Hmm. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya hormati moderator Puan Jamaliah Binti Ahmad, Dr. Mustafa bin Abdul Majid, para pegawai KPM, JPN dan PPD, tuan-tuan dan puan-puan guru besar, GPK, Puan Guru Besar saya, Puan Junaidah Bijanian, guru-guru daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, serta sidang hadirin sekalian. Saya perkenalkan diri saya Nabilah Suraya binti Azami. Sekarang bertugas di SK Lukut di Port Dickson Negeri Sembilan. Ini merupakan sekolah kedua saya. Saya mula posting pada tahun 2013 di Sekolah Rendah Arab Jaim Merlimau Pasir di Melaka. Jadi berpindah ke Port Dickson mengikut suami dan ini adalah sekolah pertama saya lah di Negeri Sembilan. Sehingga 2017 sehingga kini masih bertugas di SK Luput.
Okey, baik. Saya bersyukur diberi peluang dan saya percaya ramai lagi guru-guru di luar yang sepatutnya diberi peluang untuk berkongsi. Berkongsi sedikit saja, bukanlah nak kata kejayaan, maksudnya rasa puas hati saya apabila murid-murid saya dapat mencapai tahap yang saya mahukan. Baik, sepanjang saya bermula posting, saya memang mengajar subjek matematik dan diberi kelas belakang. Maksudnya kelas, bukanlah kita nak kata murid tu tak pandai. Kurang dari segi penerimaannya. Kalau 10 saya ajar, mungkin 2 dapat hari ini. Okey, saya share screen. Baik, saya harap semua orang dengar dengan jelas dan dapat lihat. Okey, baik. Boleh Cikgu Nabilah, teruskan. Okey, terima kasih. Baik, Sapura. Saya sebenarnya ini adalah akronim lah. Akronim daripada okey, ini ada slide pertama. Sekejap kita tengok. Okey, ini saya, Nabila Suraya binti Azami, guru matematik Sekolah Bahasa Alukut. Baik, Sapura ni adalah akronim. Akronim yang saya telah pendekkan daripada nilai tempat. Okey, kita mesti murid-murid mesti menguasai nilai tempat. Kalau dalam tahun 2 saya ajar dalam DSKP, nilai tempatnya adalah sehingga 1000, iaitu sa, 50, 100 dan 1000. Nombornya adalah hingga dalam lingkungan 1000. Jadi nilai tempat yang saya tekankan adalah sa, 10 dan 100. Okey, saya sebenarnya memang dah buat benda ni, memang semua guru dah buat dah. Cuma kita bagaimana kita nak menekankan supaya murid itu ingat. Jadi bila saya guna kiranya kaedah saya ni, bila saya sebut okey hari ni kita nak buat nilai tempat, hari ni kita nak buat tambah, hari ni kita nak buat tolak, murid-murid saya akan terus kata cikgu Sapura. Jadi dia terus teringat Sapura. Jadi itu adalah shortcut, murid saya dah kenal dah nilai tempat. Sa, 10 dan 100. Okey. Dia adalah untuk meningkatkan kemahiran murid menambah nombor berbeza digit menggunakan kaedah rumah tambah saya. Saya tekankan kemahiran menambah terlebih dahulu. Selain daripada tambah congak, murid perlu menguasai menambah nombor yang berbeza digit. Maksud saya macam 10 tambah 3. Okey. Murid-murid biasa boleh congak 13. Tapi murid-murid yang kurang keupayaan sedikit, yang saya perlu tekankan 10 kali, dia tak boleh menambah secara congak. Jadi saya menggunakan kaedah rumah tambah saya. Okay, isu yang saya dapati, murid saya adalah tidak dapat menambah dalam bentuk lazim dengan betul apabila melibatkan nombor yang berbeza digit. Okey, untuk tahun 2, digitnya adalah sehingga 1000. Jadi apabila saya keluarkan soalan, 156 tambah 3. Okey, 258 tambah 45. Okey, murid saya akan berhadapan dengan masalah. Yang kedua, murid tidak arif dalam penyusunan digit yang melibatkan nilai tempat, iaitu sa, 10 dan 100. Okey. Ini adalah pemerhatian daripada buku latihan murid saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu semua lihat, murid saya tidak ada masalah dalam menambah. Okay, contohnya, di 100 tambah 3. Dia boleh tambah. Sifar tambah 3, 3. Sifar 1. Soalan kedua, 5 tambah 2, 7. 2 tambah 1, 3. Jadi, yang saya jumpa masalah adalah mereka tidak dapat menyusun nombor. Walaupun saya telah tekankan satu kotak, satu nombor. Dalam buku tulis matematik sekolah rendah, kita memang menggunakan buku kotak dan saya menekankan satu kotak si dalam satu nombor. Tapi anak murid saya ni tak mengikut arahan saya. Jadi dia main tulis je. Jadi saya terpaksa cari satu idea, satu cara untuk memudahkan mereka supaya tulis dalam kotak. Bila tulis dalam kotak, kamu akan nampak. Okay, ini adalah nilai tempat sa, ini nilai tempat puluh dan ini adalah tempat 100.
Okey, kita tengok yang kedua ni. 713 tambah 104. 3 tambah 4 dapat 7. 1 tambah sifar dapat 1. 7 tambah 1, 8. Jadi murid saya memang tak ada masalah dalam menambah. Cuma dalam menyusun kedudukan nombor mengikut nilai 4. Okey, seterusnya 253 tambah 114. Yang atas ni dah betul tetapi bila jawapan dah salah. Dia tak tulis di bawah. 3 tambah 7 tak tulis. 3 tambah 4 tak tulis di bawah dia 7. Jadi kat sini saya dapati murid saya memang tak faham. Tak tahu lagi, tak menguasai dengan sepenuhnya kat mana sebenarnya nombor tu perlu diletak. Okey, 3 tambah 4, okey saya tahu cikgu 7. Tapi kenapa awak letak kat sini? Ini adalah nilai tempat 10 kalau kita terangkan lah kan. Okey, seterusnya okey ni semua. Semua dia tidak menyusun dengan betul. Okey, objektif saya adalah murid saya dapat meningkatkan kemahiran menambah dalam bentuk lazim apabila melibatkan nombor yang berbeza digit. Objektif khusus membantu murid menyusun nombor dalam bentuk lazim. Membantu murid saya menyusun nombor. Saya nak mereka dapat menyusun nombor dalam bentuk lazim dengan cara paling mudah, sistematik dan tersusun. Yang kedua, membantu murid mendapatkan konsep tambah bentuk lazim dengan jelas. Mereka tahu bila nombor besar kena guna bentuk lazim lah sebab awak tak dapat corak lagi. Okay, jadi saya bantu awak buat bentuk lazim. Awak boleh jawab soalan ni tapi awak gunakan bentuk lazim. Tetapi konsep tambah bentuk lazim tidak jelas. Tidak jelas. Jadi saya memperjelaskan dan menarik supaya murid itu menggunakan bentuk lazim dengan kaedah rumah tambah saya iaitu Sapura. Okey. Saya telah menjalankan kaedah ini dalam kepada murid saya tahun 2 arena. 2 arena ini adalah kelas yang ke-5 daripada seluruh tahun 2. 34 daripada 41 orang. Kategori murid saya adalah sederhana dan lemah dan 5 orang adalah murid pemulihan matematik. Okey, 25 orang lelaki, 16 orang perempuan. Kaum Melayu, Cina dan India. Cina tak ada, tapi Melayu dan India. Okey, seterusnya, baik, ini adalah kita akan lihat satu persatu. Okey, bila saya jumpa masalah, saya akan diagnose dulu. Okey, kita akan carilah apa sebenarnya. Okey, baik, saya menjalankan ujian diagnostik ini kepada semua murid saya. Kepada semua murid tahun 2 arena. Okey, ini adalah ujian diagnostik. Saya memberikan 10 soalan. Dalam ujian diagnostik ini, saya telah pecahkan soalan-soalan tersebut dalam 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 bentuk soalan lah. 1 digit tambah 1 digit, 1 digit, 2 digit tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 1, 3 tambah 3. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok soalan saya ni, okey, nombor 1, 3 tambah 4. Kalau murid boleh congak, saya tak ada masalah, dia boleh terus 7. Kalau murid boleh kira dengan menggunakan bahan bantu atau jari lah yang terdekat. Okay, bila soalan nombor 2, nombor 3, 12 tambah 2 dan 25 tambah 4. Boleh juga kira congak. Tapi saya nak tengok cara mereka menulis bentuk lazim tersebut. Okey, seterusnya soalan 7, 8, 9, 10. Okey, kita tengok hasil ujian diagnostik 34 daripada 41 orang murid telah menjadi responden saya kerana daripada semua orang 41 tu 34 tidak dapat melepasi tahap yang saya mahukan. Okey. Seterusnya setelah mengenal pasti 34 orang tu saya menjalani ujian pra. Ujian pra 10 soalan menjurus kepada isu, iaitu masalah saya lah, murid saya tidak dapat menambah bentuk lazim yang berbeza digit. Rupanya kalau berbeza digit, murid saya tak boleh. Bila sama digit, murid saya boleh. Kerana murid itu akan susun ikut kedudukan sub puluh ratus dan terus saja ke bawah. Dia tak ada berbeza. Dia tak ada macam, okey, 125 tambah 13. Okey. Okey, jadi saya beri 10 soalan diberi kepada 34 orang murid. Baik, ini adalah markah ujian pra. Markah saya berikan dalam julat.
sifar hingga 3, bilangan murid 31. 4 hingga 7, 3 orang murid. 8 hingga 10 tak ada. Jadi murid tidak dapat mencapai aras masteri yang saya harapkan. Saya harapkan murid dapat mencapai. Tapi rupanya murid saya tidak dapat mencapai. Okey. Ini adalah keputusan ujian pra. Saya pecahkan mengikut jenis soalan. Apabila soalan 2 digit tambah 1 digit, dalam 34 responden saya, tak ada seorang pun yang betul. Apabila soalan 3 digit tambah 3 digit, semua orang betul. Okey. Kita akan lihat nanti. Baik, ini adalah kaedah yang saya gunakan. Okay, ini adalah rumah tambah saya. Okey, saya buat dalam bentuk yang boleh dipegang, boleh digunakan supaya murid-murid saya seronok. Selain daripada menggunakan alat bantu mengajar dalam bentuk maujud, iaitu kira-kira dengan menggunakan batang aiskrim ataupun uli, itu adalah benda yang dah biasa saya bawa. Sebab apabila saya bawa, murid saya seronok. Oh, cikgu buat apa hari ni? Murid saya seronok. Jadi saya cuba mengembangkan sedikit keseronokan mereka tu dengan mewujudkan, membuat satu kiranya kit lah, iaitu rumah tambah saya. Okey. Okey, Cikgu Nabila, Ya. sebentar. Sekiranya saya nak berkongsi dengan para pendengar yang sedang mendengar pembentangan cikgu ni, sekiranya ada apa-apa soalan, mungkin nak terus tanya ketika Cikgu Nabila sedang membentang, boleh kan? Boleh. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang berada dalam sesi ini, bolehlah menulis apa-apa soalan di ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba upkan untuk dikongsikan bersama dengan Cikgu Nabila dan mungkin boleh dapat teruslah jawapan misalnya kan? Boleh ya? Saya kena Tak apa. Saya yang akan tengok nanti pada ruangan okay. chat. Saya So, akan saya tengok. tak perlu tengok sebab saya Tak apa. Tak perlu. screen Cikgu saya, Nabila teruskan saja pembentangan. Okey, baik. Okey, teruskan. Okey, terima kasih Puan. Ya. Okey, seterusnya, okey. Okey, ini adalah kit saya. Saya buat dalam bentuk berlatar belakangkan putih. Okey. Dan menggunakan warna-warni. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok semua, apa yang terlintas dalam fikiran cikgu-cikgu? Apa warna? Warna berkaitan dengan apa? Saya tak dapat tengok chat lah sekejap. Saya tak tahu macam mana nak supaya saya boleh tengok chat ni. Okey. Ada yang menjawab. Traffic Okey, light. saya tengok traffic light. Terima kasih Cikgu Intan. Ya, betul. Saya menggunakan konsep traffic light. Traffic light ni kita semua orang tahu traffic light. 3 warna, iaitu merah, kuning dan hijau. Merah untuk berhenti, kuning untuk berhenti bersedia, dan hijau untuk jalan. Okey, jadi bila saya tunjuk pada murid-murid, saya belum cakap apa-apa lagi. Saya tunjuk aja. Murid-murid semua tepuk tangan. Wah. So kat situ saya dah macam okey, saya kena present betul-betul ni depan murid. Okey. Teknik ni boleh digunakan pakai kepada prasekolah. Boleh. Nanti saya terangkan. Okey, saya tunjukkan 2 nombor lah untuk tahun 2, apa kita panggil? 2 nombor lah. 800 tambah 7. Jadi dia punya kolom tu, dia punya row tu 2 saja saya buat. Dan bawah tu ada untuk jawapan. Sebenarnya ini adalah hasil yang pertama. Jadi bila saya dah rantes kepada murid, saya dah buat benda tu agak kotor sikit. Jadi saya tukar yang baru. Saya memurnikan dengan yang lebih barulah. Jadi sebab memang saya beri dia kepada murid tu. Mula saya tunjuk kat depan. Okey, saya tunjuk, saya terangkan. Bila mereka dah faham, dia sebenarnya faham. Murid ni faham menambah. Cuma kita nak betulkan konsep dia nak kena letak di mana dia tempat asal, puluh dan ratus. Okey. Seterusnya, baik. Penggunaan. Yang pertama, ayat matematik diberi kepada murid. Okey, saya tunjuk. Okey, ini ayat matematik saya. Contoh. Saya tak nampak. Tak apalah, saya tunjuk je. Tapi saya tunjukkan yang besar tu lah. Okey. Murid menulis dalam kotak. Boleh nampak. Saya tak nampak diri saya. Tak apalah. Tak apa. Boleh nampak. Murid menulis dalam kotak. 1 digit 1 kotak seperti dalam buku tulis matematik. Okey. Saya memang tegaskan awak mesti tulis satu digit tu 1 kotak.
Jadi bila dia buat di sini, dia akan transfer ke dalam buku dia, dia akan ingat. Okey, cikgu cakap satu kotak, satu nombor. Jadi bila saya ajar 8 tambah 3, 11. Bolehkah awak tulis 11 dalam satu nombor? Okey, tak boleh. Jadi itu untuk yang next punya lah. Okay, yang ketiga, ayat matematik kedua ditulis mengikut warna. Okay, warna lampu isyarat iaitu yang kedua kuning lah. Dan yang keempat, murid menyelesaikan tambah bentuk lazim, pengiraan seperti biasa. Murid diberi peluang untuk memilih soalan lain. Ataupun bila murid saya dah kuasai, dia akan cipta je soalan dia. Dia akan cipta soalan dia. Suka hati dia lah nak letak nombor berapa, dan ini akan meningkatkan kemahiran pengiraan. Kalau pengiraan tambah dengan pengumpulan semula, ya, satu kotak, satu angka. Betul Cikgu Maizun. Okey. Jadi untuk mencapai yang step yang kelima tu, murid tu mesti kuasai dahulu. Okey, seterusnya. Okey, selepas kaedah saya tu diperkenalkan, murid dah jawab. Jadi saya beri 10 soalan untuk ujian pasca. Murid menggunakan kaedah yang telah dipelajari. Okey, soalannya adalah sama dengan ujian pra, cuma sekarang ni murid akan guna kaedah saya lah, kaedah yang saya telah ajar iaitu Sapura. Ada tak signifikan? Signifikan warna tu saya tekankan untuk tempat sa dia mesti warna merah dulu. Jadi murid-murid akan tulis, akan selesaikan rumah sa terlebih dahulu sebab awak akan jumpa awak akan jumpa warna apa dekat lampu isyarat yang terlebih dahulu. Warna merah. Okay, nanti sekejap lagi saya tunjukkan, saya akan tulislah. Okey, untuk saya bentang dulu untuk ujian pasca lah. Okey, markah sifar hingga 3 ada murid. Markah 4 hingga 7, 2 orang, dan markah 8 hingga 10, 32 orang. Jadi daripada 34 orang murid yang saya telah jalankan ujian ni, 32 orang telah mencapai markah antara 8 hingga 10. Murid telah dapat mencapai aras mastery yang saya harapkan. Okey. Ini adalah pecahan untuk jenis soalan saya. 2 digit tambah 1 digit. Bilangan murid yang betul menjawab 33. 3 digit tambah 3. Kalau tuan-tuan tengok pada bawah sekali ni, semua orang betul. Saya sengaja beri soalan tu sebagai bonus lah. Jadi murid macam, okey, soalan ni senang, ni aku boleh buat. So, okey. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah perbandingan. Perbandingan markah sifar hingga 3, kalau ujian pra 31 orang. Okay. Bila ujian pasca dengan menggunakan kaedah saya ni, semua orang dapat markah lah. Tak ada orang yang dapat markah sifar hingga 3. Okey, seterusnya 8 hingga 10 pada ujian pra tiada. Bila ujian pasca dengan menggunakan kaedah Sapura ni, 32 orang telah berjaya mendapat markah 8 hingga 10. Okay, saya tukarkan dalam bentuk graf supaya kita mudah nak lihat. Bila bentuk nombor ni, kita macam pening sikit. Bila nampak graf je, kita terus okey tengok. Bilangan murid dalam ujian pra dan bilangan murid dalam ujian pasca dia meningkat. Okey, perbandingan dalam bentuk jadual dan terusnya graf. Okey. Bilangan murid yang menjawab ujian pra dengan betul yang belah depan ni, sifar-sifar 3, 34. Dan bilangan murid yang menjawab ujian pra, ujian pasca yang betul 33, 32, 33, 34. Jadi saya dapat rumuskan anak murid saya dapat faham kaedah yang saya ajar, yang saya tekankan, yang saya buat. Jadi mereka boleh terima kaedah tu. Okey, saya juga telah membuat sedikit temubuan. Murid saya seronok, fokus, bersungguh-sungguh. Okey, bosan dan tidak bersemangat tu ada tidak? Okay, sedikit gambar saya kongsikan. Ini adalah murid perempuan. Kalau yang kat belakang tu seorang murid India, yang antara 4 orang murid India. Murid saya ni, murid India saya ni tak boleh berbahasa Melayu dengan betul. Jadi bila nombor dia suka, dia tahu, dia faham. Tapi saya perlu menerangkan dengan berulang kali lah. Okey. Ini saya buat dalam kumpulan.
Saya memang beri murid buat. Biar awak buat. Tak apa. Saya boleh buat lain. Okey, ini adalah murid lelaki. Dia dah pandai. Yang depan ni dia dah pandai. Jadi dia tunjuk kawan dia. Okey. Baik, saya kongsikan apa yang membuatkan saya rasa seronok dan saya memberi kredit kepada diri saya. Kaedah saya ni berjaya untuk anak murid saya. Untuk anak murid saya yang depan mata saya. Murid ini adalah murid pemulihan. Dia pada tahun 1 dia tak boleh membaca, dia tidak mengenal nombor. Bila tahun 2 mungkin dalam lingkungan rakan-rakan dan dia dah sedikit matang, saya ajar kaedah ni dan dia boleh tulis, dia boleh buat. Saya sangat terharu lah sebab saya nampak dia punya peningkatan tu memang daripada tahun 1 saya ajar, bila tahun 2 saya sangat terharu dan saya sangat bangga dengan pencapaian anak murid saya ni. Okey, dia boleh buat tanpa bimbingan saya dan tanpa bimbingan kawan-kawan. Dia dah tahu. Maksudnya cara saya memberi penerangan tu jelas dan sampai kepada dia. Okey, dan dia sukarela, volunteer nak buat di hadapan. Okey, saya telah sebarluaskan dalam panitia lain dan oleh guru lain. Saya sempat run untuk subjek matematik, tetapi dalam panitia lain saya mendapat feedback kaedah saya ni juga boleh digunakan untuk mata pelajaran lain seperti sains, bahasa Melayu juga boleh. Okey, macam mana cikgu gunakan dalam sains contohnya? Cikgu boleh cari satu tajuk yang dipecahkan kepada 3. Contoh yang kita biasa kita tahu dalam sains ada 3 iaitu asid, alkali dan neutral. Jadi cikgu boleh gunakan tiga row ni cikgu boleh pecahkan. Okey, murid-murid yang ini adalah untuk row alkali. Yang ini neutral, yang ini asid. Jadi banyak bahan-bahan dan kamu boleh asingkan mengikut tempat yang betul. Jadi kita tak campur asid, alkali dan neutral. Okay, dan matematik saya tekankan untuk Sapura. Okay, untuk BM pula saya telah kongsi dan saya dapat feedback daripada guru-guru BM. Ini juga boleh digunakan untuk membina ayat. Contohnya subjek contohnya lah, Cikgu BM tolong saya kalau saya salah. Saya sedang makan. Saya adalah kita lah kata ganti nama. Sedang kata apa dan makan tu adalah kata kerja. Jadi murid akan tahu ada 3, mesti ada 3. Kita boleh pecahkan. Baik, seterusnya saya sebarluaskan juga pada tahun kelas-kelas yang lain 2 wajar, 2 kembara dan 3 izora. Ini adalah kelas yang pertengahan. Saya tak dedahkan kepada kelas depan lah. Kelas depan dia perlu lebih mencabar. Tapi bila saya dedahkan kepada anak sendiri yang tahun 2 juga, dia seronok. Okay, terima kasih. Siapa kata kerja objek? Terima kasih Cikgu Putri. Murid kan, bila dia nampak sesuatu yang berwarna-warni dan dia mudah, dia rasa mudah nak buat, dia akan seronok. Jadi saya nak tunjukkan pada murid saya mudah dulu. Kita jangan susah-susahkan dia, kita jangan nak tambah dengan pengumpulan semula terus, tak perlu. Kita mudahkan dia dahulu. Kita berikan dia konsep mudah. Matematik ni mudah. Awak buat macam ni, awak dapat. Jadi dia akan seronok. Okey. Seterusnya, okey ini. Okey, dah sampai rumusan. Rumusan penggunaan yang maksimal oleh murid. Okay, yang kedua, seronok, menarik minat murid daripada segi warna, saiz, keteguhan dan kestabilan. Mudah diingati oleh murid. Saya nak benda ni dekat dengan murid. Okey, saya juga buat macam kotak yang macam dalam gambar ni lah. Saya ada buat kit dia supaya cikgu-cikgu boleh bawa ke mana-mana. Boleh bawa ke mana-mana kalau audiens nampak ada kotak ni. Okey, benda tu panjang. Okey, jadi saya nak tunjuk sekejap lagi lah. Okey, saya habiskan dulu slide ni. Okey, inilah saya. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja. Saya stop share dulu. Baik, ini adalah model dia. Okey, yang kit yang saya guna. Okey, saya akan suruh murid saya pilih. Okay, pilih.
boleh pilih. Okey, pilih awak nak jawab yang mana? Saya bagi dia seronok dulu. Pilih awak nak jawab yang mana? Okey, dia ambil satu. Okey, dia ambil satu. 436 tambah 20. Sebenarnya saya ada rakam video, tapi video saya tu kurang berkualiti, so saya tak tunjuk lah. Sebab waktu tu sibuk dengan sukan, sibuk dengan apa, jadi saya tak sempat nak perbaiki. Tapi tak apa. Saya harap perkongsian saya ni sampai memberi idea kepada guru-guru untuk jalankan di sekolah masing-masing. Okey, kita kembali kepada yang soalan tadi tu. Contoh, murid saya pilih 436 tambah 20. Baik, ini adalah nombor yang pertama. So awak, BBM cikgu ada dijual? Belum lagi. Saya tengah perbaiki. Nanti saya jual. So, saya memang minat bisnes. Okey? Okey, 436 tambah 20. Jadi, kita akan tekankan kepada murid, tulis pada yang pertama. Yang kotak yang pertama atas. Jangan tengok nombor dulu. Jangan tengok warna dulu. Okey, 4. Malah tak terang. Tak apalah. 426. Okey, tambah di sini saya buat dalam bentuk kad lah. Jadi, murid tak perlu tulis. Mula-mula saya tak buat. Sila jual, saya beli. Okey, baik. Nanti saya akan jual. Okey. Untuk hasilkan rumah tambah ni juga boleh. Sila. Okey. Mula-mula saya tak tulis kotak ni. Saya tak buat. Lepas tu anak murid saya tanya, cikgu, mana nak tulis tambah? Jadi anak murid saya tu, dia memberi idea kepada saya. Bukan saya je yang bagi kat dia. Bila saya tak tulis macam ni, mula sekali saya buat kotak ni je. Cikgu sekalian, saya buat kotak je. Saya tak tulis tanda. Jadi ada antara murid saya, cikgu, kat mana kita nak tulis tanda tambah? Kat mana cikgu? Kat mana? Okey, jadi saya kata, okey, minta maaf, saya terlupa. Jadi saya tambah. Tambah tanda tambah. Tambahkan di sini. Jadi murid saya tak perlu tulis tanda tambah. Awak tulis nombor je, saya kata. Okey. Okay, 436. 436 tambah dengan tadi 20. Okey. Kat mana nak tulis 20? Okey, dia akan sebut 20. Jadi, boleh tak awak tulis dekat ra? Tak boleh. Tak boleh. Okey, awak kena tulis dekat puluh. Kat mana puluh? Okey, puluh sini. Sebab saya tulis kat atas ni pu. Pu. Sa, pu, ra. So, dia akan tulis 20. 20. 20. Okey. Bila dah tulis nombor, cikgu, bila dah tulis nombor, anak murid cikgu dah berjaya. Dah berjaya step yang pertama lah. Okey, sekarang kita nak minta dia selesaikan. Ini adalah saya punya fokus. Fokus saya adalah murid saya tulis nombor dengan betul. Itu je. Memang fokus awal saya, murid saya salah tulis nombor. Saya nak murid saya tulis dengan betul. Awak dah tulis dengan betul, awak dah menghampiri jawapan. Okey. Okey, ini barulah lepas mereka dah tulis dengan betul, baru saya tekankan konsep traffic light. Okey, mana nak buat dulu? Traffic light warna apa? Merah. Dia jawab. Okey, buat. 6 tambah sifar. 6. 3 tambah 2. 5. 4. Okey, turunkan saja. Tak ada nombor. 4 tambah tak ada apa-apa. 4. Okey. Untuk yang jawapan, mesti warna putih. Mesti warna putih yang bawah. Okey, masa saya pergi membentangkan inovasi, saya share sikit. Pegawai PPD saya pegang. Dia kata, Cikgu Nabilah, ini jubin ke? Saya kata, bukan. Jubin mahal, Cik. So, saya gunakan daripada bahan terpakai. Saya gunakan daripada bahan terpakai yang saya mudah nak dapat dan saya boleh buat 2-3 set benda ni. Untuk anak-anak murid saya. Benda ni adalah kotak yang saya balut. Saya balut je biasa je. Kurang kos. Saya tak nak kos yang mahal-mahal. Supaya murid saya boleh guna dan berintahan lasak. Saya boleh buat lagi. Jangan risau. Koyak ke kotor ke saya buat lagi. Awak koyak, awak gunalah. So, pegawai tu tanya, ustaz tu tanya, Nabilah ini jubin ke? Awak guna jubin ke? Tak, Cik. Saya guna kotak je. Supaya dia tebal. Dia nampak timbul. Dia timbul sikit lah. Merah, kuning, hijau dan putih. Okey. Dan awak dapat jawapannya. Saya kata, okey, inilah jawapan awak. 456. Okey, siapa nak buat lagi? Okey, cabut lagi. Mana nombor yang awak nak? Okey. Bila nombor yang 1 digit, saya juga masukkan. Okey, 123 tambah 4. Selalunya murid akan tulis 4 ni kat mana, cikgu? Kat depan. Kat depan kan? Kat depan. Kat tempat ra. Dia akan tulis kat depan. Sebab mula-mula dia tulis 120. Contohnya 436 tambah 2. Dia akan tulis kat depan ni 2. Jadi saya akan ingatkan. Awak mesti tulis, awak sebut nombor tu, awak tengok atas ni. Dia sa ke? Dia pu ke? Dia ra? Awak kena tengok nombor kat atas ni. Ada bumbung ni saya buat. Sebab itulah saya letak rumah tambah saya ada bumbung ni.
Awak kena tengok bumbung tu. Okey, jadi bila dia dah mahir kat situ, dia dah tahu kedudukan nombor ni, automatically dia akan boleh tambah. Dia akan boleh menambah. Percayalah cakap saya. Okey? Okey, apa lagi saya nak share? Dan saya sebenarnya saya buat yang bumbung besar ni. Bumbung besar ni saya letak atas. Awak nampak tak? Bumbung besar ni saya letak atas. Sebab itulah saya namakan dia rumah tambah saya. Dan saya tambah di tepi ni rumah. Alamak, dah lipat. Rumah tambah saya. Saya ni awak lah. Awak yang buat tu. Awak kena buat betul-betul. Sebab ni rumah awak. Okey. Bila dia dah mahir, dia akan bantu kawan dia. Saya akan, okey awak balik ke kumpulan awak. Okey, awak terangkan ke kawan awak. Awak ajar kawan awak. Okey, tolong ajar dia. Saya beri benda ni supaya mereka buat dalam kumpulan. Okey, bila dah berebut, kita dah tak boleh buat apa. Baik, sekarang apa nak buat? Keluarkan buku tulis masing-masing. Semua orang ada buku tulis kan? Semua ada kotak kan? Okey, buat sendiri. Baik, saya nak tengok. Jadi, saya tengok tu, saya akan check seorang-seorang siapa yang dah siap datang depan. Terus tanda waktu tu. Terus dapat cap bintang. So, dia akan seronok. Saya buat kat sini, saya dah buat. Saya buat dalam buku pun saya dapat bintang. So, dia telah mencapai tahap yang saya nak. Okey, tak tahu ada kita nak share. Okey. Bila saya nak minta kawan-kawan saya guna, maksudnya guru-guru dari panitia matematik juga ataupun guru-guru lain, saya akan bekalkan lah. Saya akan bekalkan bahan-bahan ni, whiteboard duster ni saya bagi. Okey. Dan saya buat dalam bentuk kit mudah dibawa. Benda ni boleh lipat. Alamak. Sorry. Okey. Benda ni boleh lipat cikgu. Benda ni boleh lipat. Itu yang saya buat kotak ni. Okey. Sebab apa saya kata dia tahan lasak. Memang tahan lasak. Saya masuk je dalam ni. Saya tak nak banyak bawa. Okey, lepas tu dengan sedikit penambahbaikan daripada kawan saya. Okey, Cikgu Bella buatlah tali. Okey, saya buat tali. Okey, so dia akan mudah. Bawa je ke kelas. Akak-akak nak pinjam bawa masuk sini. Okey, kalau ada nombor sendiri nak buat ayat matematik sendiri buat masuk dalam ni. Okay, ambil je kat atas meja saya. Ambil je. Okey. Pamerkan dekat murid. Biar dia tengok setiap hari. Apa ni? Sapura. Jadi dia akan ingat. Dalam kepala dia. Cikgu, Sapura ya. Sapura kan? Cikgu, Sapura kan? Ya, saya kata. Okey. Ini adalah sudah alih lah. Kita boleh bawa di mana-mana. Mula saya tak buat tali. Tapi terima kasih kepada Cikgu Wajiha. Dia kata, Bella tolong buat tali lah. Nampak menarik sikit. Kita boleh buat. Kita boleh angkat. Senang macam ni. Okey. Saya rasa kalau saya nak jual benda ni, mungkin saya akan kecilkan sikit lah. Besar sangat kan? Ini mungkin contoh yang besar. Nanti saya fikirkan. Okey, itu saja. Saya rasa itu saja. Saya nak tunjuk ni lah. Saya harap saya dapat memberi idea kepada guru-guru di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Saya terkejut sangat sebab partisipan ni 500. Saya rasa saya berkongsi sedikit je ilmu. Tapi saya harap sangat cikgu-cikgu boleh guna. Cikgu-cikgu boleh guna untuk anak murid cikgu. Yang pentingnya anak murid kita faham. Apa lagi ya? Itu saja saya rasa. Terima kasih Puan Jamaliah kerana memberi saya peluang. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Cikgu Nabila. Saya tengok komen dekat chat, ruangan chat tu semuanya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sangat kepada Cikgu Nabila atas perkongsian. Nampak simple tapi menarik. Dan yang paling penting, bahan yang Cikgu Nabila gunakan tu juga tidak memerlukan kos yang sangat besar. Tapi ada juga yang tadi kan, yang berminat nak beli tu Cikgu Nabila, bolehlah teruskan usaha berbisnes sambil menyampaikan ilmu, menyebarluaskan ilmu dan kemahiran. InsyaAllah. Terima kasih. Bukan apa ya Cikgu Nabila ya, kadang-kadang kita mungkin tak semua orang ada kelebihan untuk berfikir secara kadang-kadang di luar kotak, secara lebih kreatif kan. Tambah-tambah apabila kita sebagai seorang guru berhadapan dengan
pelbagai aras murid kan, tahap murid, tahap kefahaman yang menerima apa yang kita sampaikan tu mungkin tak sama. Jadi usaha Cikgu Nabilah ni kita lihat sangat-sangat membantu, dan bukan sahaja yang melihat dalam sesi online Zoom ni saja Cikgu Nabilah, kita ada link, kita kongsikan juga YouTube CDL. Kita harapkan yang mana melihat, mendengar perkongsian Cikgu Nabilah di YouTube CDL tu juga mendapat manfaat yang sama, seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Dan kita sebenarnya memberi ruang jugalah sekiranya ada yang ingin mengemukakan soalan, yang mungkin nak tanya lagi ke Cikgu Nabilah, boleh tak buka kamera? Okay? Mana tahu kan ada soalan-soalan lagi yang lain, ataupun mungkin nak menjemput Cikgu Nabilah sendiri secara bersemukanya untuk berkongsi idea ni. Boleh Cikgu Nabilah? Boleh tak agaknya? Buka-buka mic Cikgu. InsyaAllah kalau panjang umur, kalau ada kesempatan. InsyaAllah. Jadi dah alang-alang di Negeri Sembilan kan, kita buka lah juga kepada mungkin rakan-rakan guru di seluruh Negeri Sembilan. Mungkin boleh menjemput Cikgu Nabilah untuk berkongsi kemahiran beliau ini, dan kita mengharapkan idea ni itu bukan sahaja dapat diguna pakai di sini saja. Kalau macam Cikgu Nabilah tadi fokus kepada murid tahun 2. Tapi saya rasa idea Cikgu Nabilah ni bukan hanya untuk murid tahun 2. Sebab kadang-kadang permasalahan matematik yang asas ini walaupun simple, tanpa mengumpul semula, kadang-kadang kalau konsepnya murid tak dapat daripada awal, daripada asas kan, mungkin melibatkan murid yang lebih tinggi, tahun 3, 4 dan seterusnya. Apatah lagi kalau lagi cantik kalau kita dapat kongsikan dengan murid-murid prasekolah. Tadi ada yang tanya kan, boleh tak gunakan untuk murid prasekolah? Boleh. Sekiranya dalam kalangan murid-murid pemulihan yang masih lemah tu pun boleh. Kan? Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Nabilah. Ada lagi tak apa-apa yang perlu dikongsikan lagi? Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Cikgu Nabilah? Ada apa-apa lagi? Saya rasa perkongsian saya ni itulah, kita rasa biasa tapi mungkin pada orang luar biasa. Saya rasa saya berkongsi sedikit saja ilmu saya yang sebenarnya semua cikgu buat. Sebenarnya semua guru matematik ajar star, puluh, ratus. Cuma Allah beri kefahaman dan kekuatan sikit pada saya untuk mengembangkan supaya saya dapat share dengan semua. Saya rasa saya share kepada guru sekolah saya je. Rupanya saya dijemput petang ni seantero Malaysia ada. So saya sangat rasa ini adalah pengalaman pertama yang sangat berharga pada saya. Terima kasih tahniah Cikgu Nabilah. Kita doakan jugalah mungkin Cikgu Nabilah akan lebih berkreativiti kalau yang kali ini menambah tanpa mengumpul semula. Tetapi mana tahu kan ada idea terbaru pula, mungkin kita boleh membantu, ada satu idea baru untuk membantu murid kita menambah dengan semula. Jadi kita doakan, dan kita juga mengharapkan yang di luar sana, tuan-tuan perempuan, cikgu sekalian, ibu bapa mungkin ada idea-idea yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Jadi tadi sempat jugalah saya membaca di ruangan chat ada yang tanya link kehadiran. Jadi kita akan tunggu pihak admin untuk sharekan link kehadiran tersebut di ruangan chat, dan saya rasa setakat itu sahaja kot. Tapi sebelum Cikgu, lepas ni kita ada sesi bergambar sama ada kongsian untuk poster untuk sesi minggu depan. Ya, tapi sebelum tu saya tanya pihak admin dah masukkan link kehadiran dalam di ruangan chat. Link kehadiran lepas saya Selepas poster siri minggu depan. Okey. Jadi nampaknya begitulah setakat ini sesi kita pada petang ini. Yang pertama kita memberikan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada pihak CDL sendiri yang sebenarnya telah membuka ruang kepada perkongsian guru-guru yang kreatif. Sebenarnya ramai lagi di luar sana yang kita mungkin insya-Allah kita akan bawakan lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Dan tahniah dan terima kasih pada Cikgu Nabilah Suraya, semoga terus berkreativiti, semoga terus dapat membantu anak-anak didik bukan sahaja yang berada di depan mata, tapi anak-anak didik yang mungkin disantuni oleh rakan-rakan guru kita yang lain. Dan idea tersebut juga boleh diguna pakai untuk mata pelajaran yang lain juga, macam bahasa Melayu kan,
sains, bahasa Inggeris mungkin. Jadi kita kita apa maksudnya idea kita tu disebarluaskan. Okey, untuk yang bisnes tu itu PM tepi dengan Cikgu Nabila Okey, jadi Boleh, tak masalah. jadi kepada sidang hadirin yang berada dalam sesi ini, kami pihak CDF juga mengucapkan banyak terima kasih kerana kesudian bersama-sama dalam sesi ini. InsyaAllah kita akan ada sesi-sesi seterusnya yang akan dikongsikan nanti. Jadi sebelum kita menamatkan sesi kita, kita akan adakan sesi bergambar. Jadi saya serahkan kepada admin. Okey, guru-guru, cikgu-cikgu yang ada dalam ni boleh buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Bila kita capai 500 partisipan macam kita akan ada 20 frame. Macam saya akan ambil gambar dalam beberapa frame yang ada lah. Okey, sedia semua? Sedia? Satu, dua, satu, dua, tiga. 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 Lima lagi. Satu, dua, tiga. Tiga, 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 tiga. Alright, selesai. Okey, terima kasih kepada semua yang ada dalam ini. Saya moderator untuk sesi pada kali ini. Saya Puan Jamalah binti Ahmad dari Pejabat Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu Negeri Sembilan. Memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan bagi pihak diri saya selaku moderator. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Puan Jamalia. Saya. Baiklah, ini kita kongsikan ya poster sesi kita yang seterusnya. InsyaAllah akan dapat dikongsikan ikut medium-medium yang tuan-tuan dan perempuan akan dapat nanti dan kita akan bertemu lagi nanti insyaAllah.